istighfar, kita harap, ya Allah, ampunkanlah dosa saya. Alangkah ruginya saya kalau kau tak maafkan saya. Walaupun pergi haji, benda yang sangat besar, mulia. Ali Zainal Abidin rahmatullah alaih, cicit Nabi, masa dia nak sebut labbaik Allahumma labbaik, bila dia sebut labbaik Allahumma labbaik, dia cakap pelan-pelan. Orang kata, wahai Ali, sunnah untuk disebutkan dengan kuat-kuat, dengan semangat. Labbaik Allahumma labbaik, dia pun cakap kuat-kuat atas unta dia. Dia cakap je labbaik Allahumma labbaik, tiba-tiba badan dia menggeletar kuat. Badan dia menggeletar, air mata dia mengalir, dan dia jatuh daripada unta dia dengan kuat. Dan tulang dalam fadilah haji, Mullah Zakaria tulis, tulang rusuk dia tu ada yang patah. Dia sebut labbaik Allahumma labbaik, dia tak dapat nak kawal, badan dia bergetar, takut. Abang, kakak, tuan puan sekalian, mereka menyebut nama Allah ni dengan rasa cinta, rasa sayang, berdebar, rasa rindu, rasa berterima kasih. Abang, kakak ingin jumpa seseorang yang kita cintai, sayangi. Kita jumpa manusia yang kita sayangi, kita rasa sesuatu, orang besar rasa sesuatu. Allah Maha Suci, Allah yang Maha Besar, yang menjadikan kita semua, Maha Suci Allah. Takkan kita tak ada langsung rasa dalam hati kita, rasa apa-apa. Sebab tu iman antara harapan dan ketakutan. Tapi kemuncaknya apa dia? Bila hari kematian datang, kata ulama, kita kena dengar cuma tinggal harapan. Tak ada lagi ketakutan. Hari mati tu memang kita takut, tapi kita pujuk hati kita supaya apa dia? Datangkan rasa harap, cinta, rindu pada Allah. Sebab tu dalam hadis, bila satu orang nak mati, meninggal, dia gembira untuk bertemu Allah, Allah pun gembira untuk bertemu dengan dia. Maha Suci Allah, gembira kita bertemu Allah, Allah gembira bertemu dengan kita. Maha Suci Allah, kita kena hari mati kena gembira. Abang, kakak, katalah doktor kata, abang mungkin meninggal lagi esok lusa, ada berbaki 2-3 hari lagi. Kanser ni 2-3 hari lagi, abang memang sepatut sebelum raya haji ni tak ada dah. Jadi abang, kakak dengar begitu, apa yang tinggal dalam hati kita? Jangan takut mati. Rindu untuk bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Allah. Bukan sebab kita baik, tapi rasa ingin berterima kasih. Orang bagi kita sesuap nasi, kita ingat dia. Orang bagi kita alas tidur, kita ingat dia terhutang budi. Saya pernah tidur atas guni, ada orang bagi saya alas tidur. Musim sejuk, saya nangis. Ya Allah sejuk, ya Allah sejuk, ya Allah sejuk, ya Allah sejuk, ya Allah sejuk. Lama nak dapat selimut bang. Ya Allah sejuk, makin sejuk jadi dia. Ya Allah sejuk, memang sejuk betul. Ya Allah sejuk, tak tahu nak cakap apa dah. Ya Allah sejuk. Ya Allah sejuk, selimut tak datang-datang. Last kali ambil alas kaki guni tu, alas kaki orang tu ambil buat selimut. Ya Allah sejuk, ya Allah sejuk, ya Allah sejuk. Lepas beberapa hari, satu tengah sebut ya Allah sejuk, ya Allah sejuk, sampai ke tulang sejuk. Tiba ada pakcik bagi alas tidur, sleeping bag tebal, dalam dia berbulu-bulu. Sampai sekarang saya simpan, saya rasa terhutang budi. Pernah lapar, ya Allah lapar, ya Allah lapar, ya Allah lapar. Masa belajar, ya Allah lapar, ya Allah kawan-kawan saya tak ada duit nak makan, ya Allah lapar. Doa, makanan tak sampai-sampai, tapi rasa bahagia. Tahu sebab apa? Sebab saya gembira, saya tahu saya berdoa pada Tuhan yang betul, yang Maha mendengar, Maha mengetahui atas segala-galanya. Dia tak beri bukan sebab dia tak sayang. Dia tak beri sebab dia sayang pada kita. Sebab dia sayang kita. Dia beri sebab dia sayang. Dia tahan pun sebab dia sayang. Kalau panjang umur, kita akan nampak kebaikan atas dia tak beri kita makan hari itu. Supaya bila kita tengok orang kat tepi jalan, tengok orang sejuk tidur alas simen, tengok kita nangis. Sebab dulu kita pun sejuk juga, teringat. Sian bang, tengok budak-budak kecil tengah malam, ada sekali 12.30, pusing-pusing bagi makan dah habis dah. Orang kata terbuang kan, bulan Ramadan je terbuang. Lepas tu ataupun malam Sabtu Minggu ramai yang bagi. Saya pun pusing, tiba-tiba 12.30 nampak budak-budak ramai-ramai kat bawah jambatan. Saya pun pergi kat dia orang, saya kata adik jom makan. Dia orang makan. Ada budak perempuan 2 orang makan dengan saya, ambil makanan tu. Dia terus buka makanan, dia terus makan. Mak dia kata makanlah kat tepi tu sikit, mak di tengah-tengah tu makan. Budak kecil tu nangis, mak lapar mak lapar. Kakak, tak ada orang bagi hantar makan kat sini? Tak ada lagi ustaz, tak ada. Anak dia nangis-nangis makan tu, berebut laju-laju makan bang. Abang nak 2 bang, ambil dah 3 pun tak apa dek. Abang kakak sekalian,
Jadi bila kita tengok orang, baru kita ada perasaan. Sebab tu dalam hidup, Nabi suruh kita banyak bergaul dengan orang miskin dan anak yatim, supaya hati kita bersih, supaya hati kita belajar. Tak payah jadi miskin. Islam tak suruh kita miskin pun. Tapi dalam hidup ni, kita kena banyak cari orang miskin, anak yatim. Anak-anak selalu tanya, ayah apa tu kaya? Kawan saya kata, pistol saya lagi murah daripada pistol dia. Bapak dia orang kaya ya ayah, kan? Ayah, handphone saya lagi murah pada handphone kawan saya. Makna kalau handphone tu orang kaya ya ayah. Ayah, kereta saya lebih murah pada kereta orang tu. Saya orang miskin, dia kaya. Tak nak. Kaya ni, kalau kita ada satu roti, kita ada 3 adik-beradik, kita boleh kongsi. Tapi kalau kita ada satu almari roti, simpan dalam almari sampai busuk, tak nak bagi orang makan, tu miskin. Kaya ni jalan tepi jalan, tengok orang miskin, nangis, air mata mengalir. Saya selalu jumpa orang kaya begitu. Orang kaya bang, dia tengok budak-budak tepi jalan, nangis. Saya cerita begini, baru cakap, orang kaya tu semua nangis. Itu orang kaya. Dia dengar tu nangis, dia tak tahan dengar. Saya tanya, dia minta pendapat, dia dah nangis dah bang. Dia nangis kuat-kuat, sebab dia kaya kat sini. Dia kaya kat sini. Tapi kalau kita kaya tengok orang miskin, wah ini semua pemalas, tak guna, tak ada, bodoh, tak pandai, ini semua sedadah, mati esok. Itu tak kaya. Itu belum kaya. Memang ada yang sedadah, dia bodoh, dia tak pandai, dia tak kerja. Tapi kita yang pandai, yang cerdik, yang berilmu, kita yang hebat, banyak belajar ni, apa kita buat untuk bantu dia? Kita dakwah dia, kita bantu dia, kita bimbing dia, kita bawa dia dekat dengan Allah. Jadi kaya itu apa sebenarnya? Kaya ni abang kakak, bila kita belajar mensyukuri apa yang kita miliki dalam hidup dan kita terima apa yang terjadi. Ada orang selalu kait bahagia, gembira ni bila mesti banyak duit, kaya. Betul abang kakak, tak salah langsung. Saya pun nak begitu. Tapi sebenarnya apa dia? Sebenarnya dulu kita makan sepinggan, makan dengan mak ada kat sebelah. Tak cukup, satu keluarga makan sepinggan. Tuan-puan orang lama-lama lagi susah-susah. Nasi pun tak jumpa makan ubi saya tak adalah macam tu, makan pinggan, makan nasi. Tapi sepinggan tak cukup. Mak saya kata, tak apalah, mak tak nak makan. Ayah saya pun sampai sekarang, kalau makan, tak apalah, bapa tak suka. Jangan tanya. Kalau tanya memang dia tak nak makan. Pelawar lah apa pun tak nak. Dia kena suap terus. Kalau suap habis, satu pinggan tu pun habis. Ayam tu jangan tanya, ayah nak tak? Memang terus suapkan, baru dia ambil. Sebab dia dah terbiasa dah. Ayah nak ayam. Bapak saya garang. Cuba ulur kat ayah mak dulu. Makan mak. Mak tak nak. Tak payah bazir-bazir. Tak payah. Ayah dulu. Bagi makan tak nak. Tapi kalau suap, habis ayam tu bang. Sebab dia dah terbiasa mengalah. Dia memang selalu berkorban tu anak-anak. Tak apalah. Digeling. Makan ya. Mana ada orang tak nak makan bang? Kakak. Semua bagi, semua tak nak. Sebab tu dengan ayah mak ni jangan pelawar dia makan. Suap je mak ayah makan. Suap dia letak kat pinggan dia. Terus letak. Jangan tanya. Sebab bang kakak sekalian, kita makan oleh demak. Sekarang kita makan daripada sini sampai belakang orang hidang makan. Kambing atas meja. Kambing tu kangkang atas meja. Seram juga kan? 3 ekor. Peha besar-besar atas meja. Nasi satu meja tu, nasi Arab bertabur atas meja. Tapi mak kita dah tak ada. Mana lagi best makan bang? Dulu sepinggan dengan mak, tahu pun tak ada. Sekarang makan satu meja, mak tu dah tak ada. Jadi apa sebenarnya kaya bang? Dulu balik kampung, bilik pun tak ada. Tidur kat ruang tamu. Kecil tidur ruang tamu. Bilik air pun satu, beratur 2-3 jam nak masuk bilik air. Dua adik ramai. Dua adik saya 12. Sekarang balik kampung dah ada duit buat bilik supaya tak bergaduh. Bilik masing-masing ada tandas dalam bilik. Senang.